Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Maliza dan juga kepada Puan Rafiza. Nama saya Muhammad Azhar Hikal bin Hasmadi dan saya ingin membentangkan tentang komponen-komponen fencing model pada hari ini. Jadi seperti mana yang kita lihat pada fencing model ni, kita dapat tengok bahawa kita ada back view iaitu pandangan belakang, dan juga kita ada bahagian plan view iaitu pandangan atas. Plan view pandangan atas, and then kita ada pandangan hadapan iaitu front view. Selepas itu kita ada side view juga iaitu pandangan daripada sisi. So kita ada pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas. Jadi saya akan menerangkan komponen dia. Komponen yang pertama sekali adalah main entrance. Tujuan main entrance ni adalah untuk kita membenarkan orang-orang yang bertanggungjawab saja yang masuk ke dalam kawasan yang berpagar. Dan juga main entrance ni bermaksud tempat pintu masuk, keluar dan masuk untuk masuk ke kawasan yang berpagar bagi orang-orang yang bertanggungjawab saja. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab ataupun orang-orang yang tidak terlibat tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan yang berpagar. So itulah fungsi main entrance ataupun pintu masuk. Selepas itu kita tengok komponen straining post. Straining post ni adalah yang ini. Ini adalah straining post. Straining post yang ini, batang yang tegak ni adalah straining post. Jadi tujuan straining post ni adalah untuk kita mendirikan pagar tersebut. So straining post kita akan diletakkan ataupun dibina kiri dan kanan. Tujuan kita bina kiri dan kanan adalah untuk kita memastikan pagar besi ataupun barbed fencing ni berdiri dengan tegak. Jadi itulah fungsi straining post. Kalau tak adanya tiang straining post ni, maksudnya pembinaan pagar berwayar ataupun pagar berjaring tidak akan terbina. Sebab kalau tak ada tiang ataupun straining post, macam mana terbinanya pagar? So macam itulah kita punya pembinaan dalam fencing model. Kemudian kita ada komponen yang seterusnya adalah end post. End post ni adalah satu titik post yang terakhir selepas straining post. Maksudnya ini adalah penamat bagi pembinaan straining post di sekeliling kawasan yang berpagar. So ini kita panggil end post. Kemudian kita tengok kepada mid post. Mid post ni adalah bahagian komponen penengah di antara straining post kiri dan kanan. Seperti mana yang kita lihat, bahagian post, bahagian tengah post, bahagian kiri dan kanan. Maksudnya mid post ni bertujuan untuk menentukan straining post ni berada di bahagian tengah. So mid post ni adalah penengah bagi straining post yang terbina kiri dan kanan. Kemudian kita tengok kepada komponen various post. Various post ni adalah keberbagaian post, iaitu post yang sama juga macam straining post dan kita bina dia sama saja macam tadi. So function ataupun fungsi dia pun sama, various post. Tujuannya untuk mendirikan pagar yang berwayar ini dan juga untuk mengukuhkan kestabilan pagar. Fencing ataupun chain link bermaksud kita ada fencing dengan chain link. Fencing dan chain link ataupun infilling bermaksud fencing, infilling ataupun chain link bermaksud pagar ni adalah pagar yang terhalang ataupun pagar yang boleh menghalang binatang buas ataupun manusia daripada melepasi kawasan yang berpagar. So itulah tujuan fencing dan chain link, untuk memagarkan sesuatu kawasan agar sesuatu kawasan tu selamat daripada dimasuki oleh binatang-binatang buas ataupun manusia yang
yang tidak dikenali. So saya rasa pagar ni sangat penting lah dalam satu kawasan rumah kita, macam kat kebun ke ataupun kat mana-mana saja, sebab pagar ni fungsinya untuk menghalang perompak juga daripada masuk ke kawasan yang berpagar. So bila pagar ni, katakanlah pagar berwayar ni dia ada electric short circuit. So bila electric short circuit tu dihubungkan ataupun dialirkan ke pagar yang berwayar ini, pagar besi, maka perompak ataupun manusia yang pegang pagar ini akan terkena renjatan elektrik. So itu bila wayar pagar berwayar tu disambungkan dengan elektrik. Sebab pagar besi dia boleh mengalirkan elektrik. Kalau pagar yang plastik yang macam jaring-jaring hijau yang biasa kita tengok, dia tidak ada material yang boleh buat daripada besi. Dia adalah material plastik. So kita tak boleh lah mengalirkan elektrik. Kalau pagar yang besi, dia boleh mengalirkan elektrik. So inilah function dia. Kemudian kita akan lihat kepada footing. Footing ni adalah tapak kepada suatu pembinaan pagar. And then kita akan pergi kepada strut. Okay, strut ni adalah satu penyokong di antara stringing post dengan strut. So strut ni adalah untuk menyokong pagar. Untuk menyokong pagar supaya pagar tu berdiri dengan tegak, supaya dapat mengukuhkan kestabilannya. And then integral post ni ataupun blank gate post adalah macam satu pintu pagar yang kosong lah di bahagian ruang ini. Jadi kita akan pergi kepada komponen concrete filling in the hole ataupun embedded. Ini adalah embedded ataupun satu lubang dekat pagar ni semasa proses pembinaan pagar. And then saya rasa itu saja kot komponen-komponennya. Okey, saya rasa itu saja komponen-komponennya, dan saya harap anda semua yang mendengar video ni dan juga Puan Rafiza dan Puan Maliza dapat dengar dengan jelas lah fungsi-fungsi yang saya terangkan. So ini adalah pintu masuk by the way. Ini pintu masuk, sebab tu saya label kat sini, main entrance. So terima kasih kerana mendengar video ini, and don't forget to subscribe my channel, and thank you so much for listening. Bye bye.